Baiklah. Nampaknya tajuk kita pada hari ini sangat menarik. Sangat menarik dan berkait, ada hubung kait dengan PDP kita di dalam bilik darjah. Jadi saya harap cikgu-cikgu dapat bersama saya sehingga kita di akhir program pada pagi ini. Baiklah. Apa yang akan saya kongsikan pada hari ini iaitu Project Based Learning, iaitu lebih dikenali sebagai PBL, dalam pentafsiran bilik darjah dan dalam penjajaran kurikulum. Sangat menarik kerana penjajaran kurikulum ini baru sahaja kita berkenal-kenalan. Mesti ada guru yang tertanya-tanya apa kaitan dengan PBL dalam penjajaran kurikulum. Jadi saya sentuh dua. Baiklah. Kita lihat di sini. Apa itu PBL? Apa itu Project Based Learning? Pengetua tadi pun dah memberitahu kepada kita semua berkenaan Project Based Learning. Saya tidak sentuh banyak. Saya hanya perlu tekankan di sini iaitu pertama, ia pendekatan PDPC yang memerlukan murid belajar melalui proses pembelajaran melibatkan isu sebenar dan dilaksanakan secara mendalam. Maksudnya di sini PBL itu yang mementingkan proses. Proses. Dan kita lihat di sini proses dan produk. Yang utamanya ialah proses. Dalam PBL proses, tetapi kalau projek mudah yang mementingkan produk. Dapat menjelaskan output pembelajaran. Itu yang kita kena tahu dulu lah. Sekarang kita lihat produk PBL. Tadi pengetua pun dah sebut dah. Ini sekali lalu dah, orang kata sekali imbas saja. Nama laporan projek itu produk, multimedia atau video atau audio, brosur atau carta atau diorama, model, bahan software, PowerPoint, prototype, bahan kreatif atau grafik atau buku scrap atau komik. Benarnya banyak lagi pengetua ada sebutkan tadi. Jadi di manakah saya akan berkongsi dengan cikgu-cikgu dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Sekarang kita lihat di sini. Apa yang penting? Pengetua ada sebut tadi soalan kurikulum. Soalan kurikulum itu sebenarnya mempunyai tiga. Yang pertama soalan asas. Apa itu soalan asas? Itu ia sangat umum. Kalau kita mengajar yang belum lagi masuk ke dalam tajuk yang hendak kita ajar ini, dia umum dulu. Macam orang kata kalau masuk kelas kita bawa murid untuk menarik perhatian murid, set emosinya. Soalan umum. Lepas tu diikuti dengan soalan unit. Ini sederhana umum. Lepas tu soalan kandungan. Soalan yang sangat khusus merujuk kepada apa yang kita mahu ajar tersebut, apa topik tersebut. Dan minimum 7 soalan. Ini pengetua dah sebut tadi dah. Minimum maksudnya anda boleh kurang, tidak boleh kurang. Kalau lebih, sekarang kita lihat DSKP. Dalam DSKP dah ada pun menyebut di sini bahawa pembelajaran berasaskan projek itu strategi pengajaran. Maksudnya di sini mahu tidak mahu cikgu-cikgu kena berkenal-kenalan dengan PBL, pembelajaran berasaskan projek. Kerana dalam DSKP yang dipelajari oleh murid tingkatan 1 hingga 4 mereka sudah sudah ada DSKP ya. Kalau tingkatan 5 ke SSN. Tetapi mahu tidak mahu kena tahu apa itu PBL. Dan dah dinyatakan pun pembelajaran berasaskan projek merupakan satu strategi PDP yang melibatkan murid menyiasat dan mengkaji sesuatu isu dan seterusnya menghasilkan sesuatu produk. Produk berasaskan pembelajaran, pembelajaran berasaskan kerja projek ialah bentuk laporan, persembahan atau hasil kerja tangan. Yang ni cikgu-cikgu boleh lihat sendirilah. Itu ialah yang dalam SKP.
yang saya petik sendiri dari SKP. Sekarang kita lihat pentafsiran bilik darjah PBD. Ini yang dikatakan pengatur tadi, tahap penguasaan. Satu ini sebenarnya arah paling rendah, iaitu murid hanya tahu. Maknanya kalau murid kita tahap 1 itu sangatlah lemah. Sangatlah lemah. Ini 2, tahu dan faham. 3, dia tahu, faham dan boleh buat. Dan sehinggalah yang ke-6, tahap yang paling tinggi, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab husn. Yang ini kita kena bantu murid kita. Bagaimana? Okey, kita lihat tafsiran. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi. Maknanya di sini peranan siapa? Peranan kita. Kalau kita harapkan murid kita, bukan tidak boleh harap. Maksudnya begini, kita ini sebagai guru kena bertindak sebagai fasilitator. Contohnya, murid itu kita sudah tahu lemah murid ni. Kau ni kasihan kau ni. Tahap 3 pun kau dah boleh capai. Bagaimana cara kita mahu bantu? Okey, iaitu dengan PBL. Dengan cara project based learning. Maka kita boleh bantu murid kita sehingga mencapai tahap penguasaan 6. Okey, kita lihat ini contoh di SKP Geografi tingkatan 4. Kebetulan saya pun baru habis kelas tadi, dia saya lewat datang sini, bersama tingkatan 4. Ini contoh, saya beri satu contoh di mana PBL ini dibuat semasa PKP hari itu. Murid terpaksa buat sendiri-sendiri. Kita lihat standard kandungan, proses dan kesan gerakan JUSTIN. Standard pembelajaran ini murid akan capai. Murid boleh menjelaskan konsep, sehinggalah yang terakhir membahaskan langkah-langkah bagi mengurangkan risiko berlakunya gerakan JUSTIN. Ini standar prestasi. Maksudnya, kalau murid itu hanya menyatakan jenis gerakan JUSTIN, dia hanya capai tahap penguasaan 1. Tetapi, kalau murid itu boleh menilai kesan gerakan JUSTIN, murid boleh capai tahap penguasaan 6. Dan paling tinggi, murid boleh mencadangkan idea untuk mengurangkan risiko berlakunya gerakan JUSTIN sesuatu kawasan. Yang ini di SKP belum lagi berlakunya penjajaran kurikulum. Nanti saya akan lihatkan, di mana akan. Bagaimana cara melaksanakan PBL? Iaitu project based learning. Pertama, kena rujuk di SKP. Kena rujuk di SKP di sini. Kena fahami di SKP itu betul-betul dan baru kita pilih tajuk yang sesuai. Kenapa cikgu-cikgu? Kerana ada tajuk yang tidak boleh kita buat PBL. Ada tajuk yang tidak boleh dibuat PBL. Kalau itu tidak boleh buat PBL, kita guna strategi lain. Mungkin pembelajaran berdasarkan masalah. Kita boleh guna strategi yang lain. Pilih tajuk yang sesuai. Apa PBD yang perlu dinilai? Maksudnya apa pentafsiran bilik darjah yang perlu kita capai, yang perlu murid kita capai? Contohnya kita mahu murid kita capai tahap penguasaan 6. Ini tajuk yang sesuai. Sangat mantap, mantul orang kata. So di sini apa lagi? Soalan kurikulum. Soalan kurikulum itu kena ada. Kerana melalui soalan kurikulum itulah mereka tadi murid itu mengaplikasikan, menerokai, apalagi mencari sedalam-dalamnya, menyiasat yang kita berikan tadi, permasalahan itu. Berkenaan tajuk PBL itu kena ada. Lepas tu apa lagi? Baru mereka tadi fikirkan apa artifak yang sesuai. Mungkin poinnya kah, laporan, apa lagi? Ada model dan pembentangan. Ini yang ringkaslah bagai panduan cikgu-cikgu kan boleh nampak apa ya, bagaimana aku mau mula, di mana mula, di mana sepatutnya saya bermula ini. Begitu. Kerana sebagai guru kita kena
dalami di SKP. Di SKP itu kena melekat sudah. Kalau dapat simpan di handphone, kita sudah tahu apa yang kita perlu ajar. Kerana kalau itu kita ajar tidak berdasarkan di SKP, maka kita akan tersasar jauh, tersesat kita. Okey, kena berpandukan di SKP. Okey, sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan PBL itu. Ini yang dibuat, yang saya kata tadi, semasa PKP. Okey, bulan Mac telah dilaksanakan satu PBL di mana murid buat sendiri-sendiri, tidak berkumpulan, sepatutnya berkumpulan. Terpaksa buat sendiri-sendiri dan diberikan isu satu permasalahan tanah runtuh yang berlaku di Ranau. Saya berikan murid petikan surat khabar. Lepas tu kerana PBL ini ialah berkaitan dengan isu sebenar. Bagaimana murid itu menyelesaikan, dia ada siasat itu masalah, apa isunya, okey. Lepas tu kita lihat di sini. Ini tema. Ini topik tajuk PBL, cadangan ideal mengurangkan risiko tanah runtuh yang berlaku di Ranau. Kalau kita lihat tadi, kalau cikgu-cikgu ingat, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam dewan ini, kalau diingat yang sebelum ini, saya sudah tayang tadi di SKP bahawa tahap penguasaan 6 iaitu mencadangkan ideal mengurangkan risiko tanah runtuh yang berlaku di suatu kawasan. Okey, jadi ini tajuklah saya bercontoh Ranau. Okey. Ini standard kandungan, tajuk. Ini standard pembelajaran yang daripada SKP dikeluarkan. Ini objektif pembelajaran apa yang murid akan capai nanti selepas terhasilnya PBL itu. Okey, sekarang kita lihat soalan kurikulum. Ini soalan asas. Apakah yang terjadi sekiranya semua pokok di lereng bukit ditebang? Ya, asasnya macam kita mau tarik murid dulu. Tarik perlahan. Kalau dalam kelas kan kita mau tarik murid, coba tengok apa ada di luar. Oh, gunung cikgu. Okey, bagaimanakah kamu tahu apakah yang bagaimanakah berlakunya lipatan apa? Barulah kita cerita lebih mendalam lagi. Okey, begitu juga dengan soalan asas tadi. Lepas tu soalan unit, apakah tindakan anda sekiranya terlihat tanah runtuh di lereng bukit? Ini sederhana umum. Dan barulah kita masuk betul-betul ke kandungan pembelajaran itu. Apakah itu tanah runtuh? Berikan jenis-jenis gerakan jisim. Apakah faktor-faktor mempengaruhi tanah runtuh? Bagaimanakah proses berlaku tanah runtuh? Begitu. Sehinggalah bagaimanakah mengurangkan risiko berlakunya tanah runtuh. Okey, kita lihat. Ini laporan yang anak murid buat. Tempoh 3 minggu yang dibuat. Ini subjek lain merentas kurikulum. Itu keistimewaannya PBL ini ialah murid boleh merentas kurikulum, di mana murid belajar sains, ada subjek sains, mereka bentuk dan teknologi, ada teknologi maklumat, mereka buat PowerPoint dan komunikasi, ada bahasa Melayu. Sebab pembatalan anak murid itu yang telah diupload ke YouTube, saya sudah kongsikan ke dalam grup pembelajaran bacaan PBL bersama pengarah GPN, dan pengarah sendiri memuji bahawa bahasa Melayu anak murid kita tu yang kelas 4 AI2 sangat bagus, dia kata. Dia mempunyai banyak kaya dengan bahasanya. Maksudnya ada kesinambungan ayat, memang mantap lah dia. Ini pengarah sendiri puji, dan pendidikan seni visual. Okey. Ini yang jawapan anak murid. Dia akan jawab dalam laporan. Tanah runtuh akan berlaku kerana akar pokok berfungsi sebagai mencekap tanah. Soalan unit, sekiranya saya terlihat tanah runtuh, saya akan melaporkannya kepada Jabatan Alam Sekitar. Yang tadi itu ialah soalan kandungan. Tanah runtuh ialah berlaku di kawasan cerun-cerun, tebing sungai atau kawasan pemotongan cerun untuk pembinaan jalanan. Ini contoh jawapan murid. Ini contohnya tidak berapa jelas jawapan murid laporan, dan murid kena membuat penilaian sendiri. Kenapa? Itu sebab dalam PBL ni banyak. Dia macam ni kan, saya mengumpul, dia tahu apa yang maksudnya apa
dia sangat, orang kata apa ni, sangat confident lah, begitu kan, saya dapat melaksanakan dan mengawal aktiviti projek, lepas tu saya berjaya melaksanakan, lepas tu sampailah dia kata saya berasa berbangga, sampailah begitu, okey. Yang tu penilaian kendiri. Dan ini adalah refleksi. Apakah tajuk yang kamu pelajari? Jadi murid jawab, cadangan idea mengurangkan risiko kejadian tanah runtuh yang berlaku di Ranau. Mengapakah kamu mempelajari tajuk ini? Begitu, okey? Yang ini kena adalah dalam PBL, dalam PBL. Okey. Saya lihatkan dapatan di sini. Ini ialah depan PowerPoint Azwa, iaitu PBL Azwa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Nurlizia, Ali Husin dan kawan-kawan. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang cadangan idea untuk mengurangkan risiko kejadian tanah runtuh di Ranau. Tanah runtuh berlaku di kawasan cerun curam, tebing sungai atau kawasan pemotongan jalan raya. Tanah runtuh merupakan kejadian geologi yang termasuk sebagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan dalam cerun, dan aliran sampah cetek. Bagaimanakah tanah runtuh boleh berlaku? Tanah runtuh berlaku akibat beberapa faktor, yaitu ketinggian cerun dan faktor graviti. Pergerakan tanah runtuh berlaku apabila lapisan batuan tanah bergerak ke bawah akibat daripada tarikan graviti dan berlakunya potensi ketidakstabilan cerun. Seterusnya, aktiviti pembalakan. Pembalakan mengakibatkan struktur tanah menjadi semakin longgar dan tidak stabil. Selain itu, kurang letupan tumbuhan. Ini menyebabkan akar pokok tidak dapat mencengkam tanah dan menyebabkan tanah mudah terdedah, mudah terhakis, dan mengakibatkan tanah runtuh. Selanjutnya, kejadian hujan lebat yang berterusan boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh akibat proses hakisan, terutamanya di kawasan tanah tinggi. Pembinaan jalan raya atau lebur raya juga boleh menyebabkan tanah runtuh. Ini disebabkan oleh cerun semakin curam, struktur tanah longgar dan tidak stabil. Pertanian juga merupakan faktor terjadinya tanah runtuh. Penebangan tumbuhan di lereng bukit untuk aktiviti pertanian menyebabkan akar pokok tidak dapat mencengkam tanah dan menggalakkan kejadian aliran lumpur. Akhir sekali, gempa bumi. Gempa bumi menghasilkan gegaran yang kuat dan menyebabkan struktur tanah di kawasan cerun akan menjadi longgar serta tidak stabil. Kejadian tanah runtuh memberikan kesan kepada manusia dan alam sekitar. Antara kesan kejadian tanah runtuh kepada manusia ialah mengorbankan nyawa. Aliran lumpur dan tanah runtuh boleh mengancam dan mengorbankan nyawa apabila mangsa tertimbus semasa berlaku aliran lumpur dan tanah runtuh. Seterusnya, kemusnahan tanaman. Kawasan yang terlibat dengan aliran lumpur dan tanah runtuh akan mengalami kemusnahan tanaman. Ini menyebabkan kawasan pertanian musnah dan petani menanggung kerugian. Selain itu, menjejaskan aktiviti manusia. Aliran lumpur dan tanah runtuh menjejaskan aktiviti manusia seperti pembinaan, pertanian, dan perlombongan.
kos yang tinggi diperlukan untuk proses baik pulih. Antara kesan tanah runtuh kepada alam sekitar ialah pencemaran air. Aliran lumpur dan tanah runtuh menyebabkan pencemaran air. Tanah yang dihakis akan masuk ke dalam sungai dan menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tercemar. Selain itu, kepupusan flora dan fauna. Flora dan fauna yang terdapat di kawasan tanah runtuh akan tertimbus bersama-sama tanah dan mengakibatkan kemusnahan spesies tersebut. Selanjutnya, perubahan landscape. Landscape asal seperti hutan dan kawasan pertanian akan berubah menjadi landscape yang baru akibat kejadian aliran lumpur dan tanah runtuh. Akhir sekali, kemusnahan flora dan fauna. Timbunan tanah dan lumpur akan memusnahkan habitat flora dan fauna. Bagaimanakah langkah mengurangkan risiko berlakunya tanah runtuh di Ranau? Antara langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko berlakunya tanah runtuh di Ranau ialah tanaman tutup bumi di cerun bukit. Tanaman tutup bumi dapat mencengkam tanah dan mengurangkan pergerakan jisim. Tumbuhan tumbuh dengan sangat cepat. Langkah seterusnya ialah aktiviti pertanian secara berteres. Aktiviti pertanian secara berteres di cerun bukit dapat mengelakkan hakisan tanah runtuh, dan aliran lumpur. Selain itu, air juga akan mengalir perlahan melalui teres. Langkah ketiga ialah penyimenan cerun. Permukaan cerun bukit disimen dan dibuat lubang bagi mengawal aliran dan susupan air ke dalam tanah. Kaedah ini menyebabkan cerun lebih stabil. Seterusnya ialah membina sistem perparitan. Sistem perparitan hendaklah dibina di setiap teres di lereng bukit mengikut konturnya. Pembinaan sistem perparitan dapat mengatasi masalah air bertakung dan susupan air ke dalam tanah. Selanjutnya, gabion juga boleh dibina bagi mengelakkan kejadian tanah runtuh. Struktur susunan batu-batu yang disusun dalam jejaring dawai dan disalut dengan PVC untuk menghalang tanah runtuh daripada memasuki jalan. Gabion juga bertujuan untuk mengurangkan hakisan tanah. Langkah keenam ialah sungkupan plastik. Sungkupan plastik ialah proses menutup permukaan tanah menggunakan plastik. Sungkupan plastik diletakkan pada cerun curam bagi mengelakkan air hujan menyusup masuk ke dalam tanah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, yang itu tadi ada link YouTube dalam YouTube telah di upload, okey, oleh anak murid saya sendiri. Okey, saya lihatkan selimbaslah. Okey, jadi sekarang ni di manakah anak murid saya tadi dapat untuk pentafsiran bilik darjah? Okey, di mana di sini dalam standard prestasi DSKP 3 dan 4, penilaian saya terhadap murid saya tadi iaitu Azwa, dia mencapai tahap penguasaan 6 kerana mencadangkan idea untuk mengurangkan risiko berlakunya gerakan disim di sesuatu kawasan. Ini yang dalam DSKP ya. Jadi itu sebab kenapa kalau kita buat PBL jangan tangan kosong. Tangan kosong ni maksudnya ialah ada guru yang suka-suka hati saja bagi tajuk tapi tidak merujuk kepada DSKP. Itu tangan kosong, rugi anak murid kita. Saya bagi tahu anak murid saya, cikgu mahu bantu kamu dapat TP tahap penguasaan 6, tapi dengan syarat kena buat begini, kena buat begini, kena buat begini. Jadi kita kena beri panduan kepada anak murid kita, jangan kita lepaskan. Kita ibarat pegang tali dan tarik perlahan-lahan mereka. Tarik dan kita bantu lagi, tarik, tengok, bantu. Macam anak murid saya ni, semasa PKP tu mau 3 kali dia hantar video, mau tengokkan. Macam PowerPoint pun sama, cikgu ada perlu ditambah baik, ada perlu. Okey, saya kata kalau kamu mau tambah, kalau kamu mau lagi tinggi ni tahap penguasaan 6, berikan cadangan itu 4 ke atas begitu. Okey, 4 ke atas. Lepas tu
Jadi kita di sini memainkan peranan yang sangat penting. Okey, baiklah. Kita masuk ke penjajaran kurikulum. Ini pun tajuk sangat menarik, sangat menarik. Di mana ini sebelum berlakunya penjajaran kurikulum di SKP yang saya tayang tadi kan, tapi saya pilih tajuk pembentukan dan kelestarian sungai. Kenapa? Kerana ada kaitan dengan PBL anak murid saya pada hari ini yang baru saja mereka bertahun dan sangat menarik. Sehingga kan tidak sedar masa sudah berlalu, 12.40 baru kami selesai 2 jam lebih. Okey. Jadi di sini kita lihat dahulu ada standar kandungan, standar pembelajaran, ada standar prestasi. Tetapi bila sudah ia berlaku penjajaran kurikulum, di manakah bezanya itu? Sebenarnya tidak jauh pun bezanya. Okey, yang tadi itu pun sama. Dia sepatutnya ini di sini susunannya. Cuma yang diasingkan kandungan asas, kandungan tambahan. Okey. Jadi kandungan asas itu sebenarnya yang wajib, yang mesti guru ajar di dalam bilik darjah. Tidak boleh skip. Okey, kena ajar dalam bilik darjah. Okey, apa yang diajar? Menjelaskan pembentukan sungai, menguraikan tindakan air sungai melalui habisan, pengangkutan dan pemendapan, membezakan bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. Yang ini kena ajar dalam bilik darjah. Yang ini pula di mana? Kandungan tambahan itu murid-murid boleh cari, akseskan diri maklumat ini di rumah. Bagaimana caranya? Adakah kita lepas begitu saja? Jangan. Saya kata tadi, tali itu di tangan kita. Tarik, lepas jalan. Okey? Jadi di sini apa kita buat? PBL. PBL itu untuk kandungan tambahan tadi. Itu sebab gunanya PBL sangat bagus. Kalaulah cikgu-cikgu ni tahu di mana kegunaan PBL itu, selesai kita punya penjajaran kurikulum. Kenapa dijajarkan? Kan masa PDP tidak banyak lagi kan cikgu. Jadi penjajaran telah dilakukan. Yang ini wajib diajar di kelas. Yang ini murid kena tahu, kena belajar, kena cari maklumat. Okey, apa dia? Menghuraikan punca, kemerosotan kualiti air sungai, menjelaskan melalui contoh usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk melestarikan sungai. Okey, yang ini dalam PBL tu. Kandungan pelengkap ni kenapa kosong? Kandungan pelengkap ni begini sebenarnya. Okey, daripada sini dan sini murid kita menguasainya. Kandungan asas pun murid tahu, itu sebab dan tambahan dan jadilah pelengkapnya. Okey, dan yang ini kenapa asas? Yang ini dia kata kalau tidak diajar tahun ni, tahun depan kesian murid kita. Bila sudah naik ke tingkatan, dia tidak tahu apa-apa. Itu sebab dia wajib diajar. Okey, boleh ya? Okey, jadi kandungan pelengkap ni sebenarnya melalui PBL pun sudah lengkap. Kerana apa? Kerana melalui soalan kurikulum tadi merangkumi yang ini. Jadi saya bagi nama mereka soalan kurikulum, ini ada masuk, ini ada masuk. Okey, nanti kita akan lihatkan contoh pelaporan anak murid saya. Okey, kita lihat di sini. Bagaimana cara melaksanakannya? Baiklah. Pertama sekali kena buat perancangan yang lebih baik. Perancangan yang teratur. Rancang apa yang saya nak. Okey, ini masa bila mereka buat. Okey, begini. Okey, saya bagi tahu anak murid. Okey, dalam masa 2 minggu kita akan belajar tajuk ini. Jadi, mereka ini pilih kawan-kawan. Satu ahli kumpulan 4 orang. Kenapa 4 orang? Satu kelas itu 40 orang. So ada 10 kumpulan. Jadi mereka pilih berdasarkan kawan yang mereka bolehlah sama-sama bekerja kan, supaya hati senang. Kalau stres-stres susah juga kan. Kalau kita kasih batch, nanti ada yang berpaling kan. So biarlah mereka, okey, yang mereka sukalah. Okey. So di sini perbincangan telah berlaku. Bagaimana? Kerana sebelum tu saya sudah bagi soalan kurikulum. Okey. Lepas tu mereka bincang soalan kurikulum tu, jawapan-jawapan, dan mereka sambung di rumah untuk mencarinya lagi. Ini dalam kelas, dalam kelas. Okey.
ke dalam kelas. Ini semasa sudah ada bawa bahan, ada bawa bahan, dan yang ni ada juga pada pondok, bermodel. Yang ni di rumah, saya minta mereka ambil gambar. Mereka tengah buat PowerPoint, ada yang Google maklumat, ada yang mencari maklumat, akses sendiri. Itu yang dikatakan kandungan tambahan tadi. Murid mencari maklumat, jangan tunggu macam kita. Kena harapan murid cari maklumat ini, dan bila balik di sekolah mereka cantum semua apa yang mereka dapat. Kerana murid-murid ni sekarang ni tidak boleh sudah mereka datang ke rumah kawan-kawan lah kan, tidak boleh, masing-masing lah cari maklumat lah. Okey, lepas tu bagaimana lagi? Okey, ini yang dilaksanakan pada hari ini, iaitu murid telah mula membentang. Mereka telah mula membentang. Tapi dalam tempoh 2 minggu yang sebelum ini, kita sebagai guru kena pantau. Maksudnya, okey, sudah habis tu tajuk, kita ada masa 20 minit, dia masuk dulu setiap ni meja, kita cek. Okey, kamu sudah siap bahagian apa? Masalah kamu bahagian mana soalan kurikulum? Okey, lepas tu apa model yang kamu mau buat? Apa yang kamu mau buat produknya? Okey, jadi begitulah. Okey, dalam tempoh 2 minggu tu, hasilnya ini pembentangan murid. Okey, ada yang buat model, hampir semua buat model. Hampir semua mereka ni buat produk model. Okey. Nanti kita akan lihat ada video pembentangan. Saya hanya ambil video untuk model-model murid tadi. Okey, kita lihat dahulu. Sampah akan mengalir melalui sungai dan sampah yang besar akan terperangkap pada perangkap utama dan tertolak memasuki lubang di mana sampah terkumpul. Dan jika sampah ialah kecil, sampah akan melalui dan terperangkap pada perangkap kedua, di mana perangkap lebih halus untuk menangkap sampah yang lebih kecil. Dan akan ditutup. Kos bagi model kami hanyalah RM7, di mana RM5 kami gunakan untuk membeli polistirin, RM2 untuk kertas warna. Selebihnya kami menggunakan bahan-bahan terpakai seperti lidi sate, kotak, dan batang es krim. Itu saja. Okey. Murid yang ni dia cipta model begini. Okey, dia kata kalau sampah besar tu dia akan masuk di sini. Kalau sampah kecil tu mereka ada tapisan lagi lalu di sana. Itu ciptaannya lah. Okey, bagaimana melestarikan sungai. Okey, yang kedua ni pula model yang kami buat iaitu model perangkap sampah. Perangkap sampah kami berada di hujung parit kecil perumahan atau premis untuk memerangkap sampah yang mengalir. Jadi apabila sampah mengalir, air mengalir, ini perangkap sampah dapat menghalang dan memerangkap sampah yang akan masuk ke parit utama yang akan menyebabkan pencemaran sungai. Model ini kami bina dari bahan-bahan sekitar semula seperti botol plastik dan kotak. Bagi perangkap sampah kami panggilnya insil web. Insil yang bermaksud saliran dari bahasa Latin, dan web dari sarang dari bahasa Inggris. So ini adalah model kami. itu yang sedikit lah. Sebenarnya banyak video itu yang sempat saya masukkan tadi, yang saya sempatkan masukkan tadi. Di sini sebenarnya bagaimanakah tadi kita boleh mentaksir murid, mentaksir murid, iaitu melalui pentafsiran bilik darjah. Dah terangkan di sana bahawa murid memberikan contoh bagaimana cara untuk melestarikan sungai. Yang ni saya dan sekali lalu sudah. Ini sekali lalu laporan PBL. Ini sekali lalu je lah, sekali lepas je lah. Yang tadi di mana tak berapa yang nampak lah. Ini objektif, ada soalan kandung kurikulum, soalan asal, soalan unit, soalan kandungan. Lepas tu sama seperti tadi ya, langkah-langkah tu kan. Ada penilaian sendiri.
ada lampiran boleh sediakan, mereka dapat perbincangan. Gambar tu saya yang bagi. Semasa mereka bincang, saya ambil gambar, lepas tu saya send ke grup WhatsApp kami ya, yang mereka buat. Jadi rasanya itu sajalah. Okay. Untuk yang slide tu memang banyak lah, memang banyak ini PBL memang banyak. Jadi kalau ada apa-apa soalan, bolehlah kemukakan. Sebelum saya akhiri ceramah saya pada hari ini. Saya ada apa-apa soalan? Nampaknya semua guru-guru faham. Okey, tanpa terlebih menghayati. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih.